Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Insyaallah kali ini kita akan memperkatakan penurunan Al-Quran secara berperingkat-peringkat ataupun beransur-ansur dan apakah hikmahnya. Al-Quran turun selama 23 tahun. Bermula Nabi dilantik menjadi Rasul hinggalah di akhir kewafatan baginda. Penurunan Al-Quran dikategorikan kepada dua kategori. Yang pertama, penurunan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Ianya berlangsung selama 13 tahun. Sama ada Nabi berada di Mekah, di Taif ataupun di tempat lain. Surah ini dinamakan Makkiyah. Adapun kategori yang kedua ialah setelah baginda berhijrah ke Madinah. Ia berlangsung selama 10 tahun yang dinamakan sebagai surah Madaniyah. Sama ada Nabi berada di Madinah ataupun Nabi berada di luar kota Madinah, iaitu semasa perperangan, bahkan penaklukan kota Mekah. Nabi berada di Mekah, maka kesemuanya juga dinamakan ayat Madaniyah, seperti surah Al-Baqarah, Ali Imran dan lain-lain. Seperti yang kita ketahui, ayat pertama turun ketika Nabi berada di Gua Hira, yaitu daripada surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sehingga 'allamal insana ma lam ya'lam. Manakala ayat yang terakhir turun ialah ayat 281 daripada surah Al-Baqarah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan takutlah kamu suatu hari kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan disempurnakan balasan setiap diri apa yang diusahakannya, dan mereka tidak akan dizalimi. Dalam tafsir Al-Qurtubi menjelaskan penurunan ayat ini setelah baginda selesai menunaikan Hajjatul Wada', yaitu haji perpisahan. Ibnu Jurayj menyatakan ayat ini turun 9 hari sebelum kewafatan Nabi SAW. Hal ini dinyatakan dalam tafsir Al-Munir dan tafsir Ibnu Katsir. Manakala Ibnu Jubair dan Muqatil menyatakan ayat ini turun 7 hari sebelum kewafatan Nabi SAW, dan ada pandangan yang menyatakan 3 hari sebelum kewafatan Nabi SAW. Tentang penurunan ayat ini diriwayatkan oleh banyak perawi, yang mana mereka meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan pandangan yang menyatakan ayat yang terakhir turun daripada ayat 281 daripada surah Al-Baqarah ini adalah pandangan yang kuat berbanding dengan pandangan yang menyatakan ayat 3 daripada surah Al-Maidah, yaitu Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Justru apakah hikmah Al-Quran diturunkan secara berperingkat-peringkat? Mengapa tidak diturunkan sekaligus seperti turunnya kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, ataupun seperti mana turunnya kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, yang mana kedua-duanya diturunkan sekaligus? Tentu ada hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala melakukan hal itu sesuai dengan manhaj dan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan cara penurunannya. Hal ini diakui oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surah Al-Isra. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Quran itu telah kami turunkan secara beransur-ansur ataupun berperingkat-peringkat, yaitu kami menurunkannya satu bahagian demi satu bahagian, tidak diturunkan sekaligus, agar kamu membacanya kepada manusia juga secara berperingkat-peringkat. Kalau turunnya sekaligus sudah tentu ianya membebankan kepada manusia pada ketika itu. Antara hikmah yang telah diterangkan dalam tafsir Al-Munir
karangan Wahbah Az-Zuhaili, ialah supaya ia dapat meneguhkan dan menguatkan hati Nabi SAW agar baginda menghafal dan menguasainya dengan baik. Sebab baginda adalah seorang yang ummi, tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Hal ini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surah Al-Furqan. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila. Berkatalah orang-orang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya kepada baginda sekaligus sahaja? Maka jawab Allah Subhanahu wa taala, demikianlah supaya kami memperkuatkan hatimu, yaitu hati baginda, dengannya dengan penurunan Al-Quran, dan kami membacanya secara tartil, yaitu secara teratur, perlahan-lahan dan tidak berapa-apa. Hikmah berikutnya, terdapat ayat diturunkan kerana mempunyai sebab dan musabab kepada sesuatu peristiwa ataupun keadaan, ataupun terdapat persoalan yang timbul di kalangan para sahabat pada ketika itu. Sebagai contoh, suatu keadaan ketika Marsyan Al-Ghanawi diutus oleh Nabi pergi ke Mekah untuk membawa kaum muslimin yang ditindas ke Madinah. Ketika itu terdapat seorang wanita musyrik yang cantik dan kaya bernama Anaq ingin berkahwin dengannya, dengan Marsyan. Kemudian beliau pun bertanya hal itu kepada Nabi SAW, meminta persetujuan baginda. Dengan persoalan tersebut turunlah ayat 221 daripada surah Al-Baqarah. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'iznihi wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Jangan kamu berkahwin dengan wanita-wanita musyrik ataupun kafir sebelum mereka beriman, yaitu masuk Islam. Dan sesungguhnya hamba wanita yang beriman itu lebih baik daripada wanita kafir, sekalipun keadaannya menarik hati kamu. Dan jangan kamu berkahwin dengan lelaki-lelaki kafir bagi wanita yang ingin berkahwin sebelum lelaki-lelaki ini beriman. Dan sesungguhnya hamba lelaki beriman itu lebih baik daripada seorang lelaki kafir, sekalipun keadaannya menarik hati kamu. Hal ini disebabkan orang-orang kafir mengajak kamu ke neraka, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengajak kamu untuk ke syurga, memberi keampunan dengan izinnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka mendapat pengajaran. Hikmah yang lain, Arab pada zaman dahulu, iaitu pada zaman jahiliah, mempunyai tahapan yang berbeza. Jadi ia dapat menyesuaikan dengan tuntutan tahapan dan penetapan hukum, serta mendidik masyarakat dan memperbaiki secara bertahap dari satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Kerana Arab pada zaman jahiliah, mereka terbiasa dengan kehidupan yang bebas dan tidak terikat dengan suruhan ataupun larangan. Jadi penurunan hukum secara bertahap ini tidak akan membebankan mereka. Buktinya, Al-Quran telah berjaya mendidik para sahabat pada ketika itu. Selepas 23 tahun penurunannya secara beransur-ansur, telah melahirkan individu-individu yang hebat dalam berbagai aspek, antaranya Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abu Talib dan lain-lain sahabat.